MPKB juga merupakan sebuah organisasi kerajaan tempatan yang diwujudkan bertujuan untuk mentadbir kawasan Bandar Kota Baru. Pada peringkat awal penubuhannya, MPKB menghadapi banyak masalah terutamanya yang berkaitan dengan sumber kewangan. Tujuan MPKB ditubuhkan adalah untuk memberi perkhidmatan perbandaran yang efisien kepada seluruh kawasan pentadbirannya dan bertanggungjawab untuk menyediakan kemudahan infrastruktur sama ada daripada aspek ekonomi maupun sosial terutamanya yang melibatkan keperluan penduduk Kota Baru. Bandar Kota Baru telah ditubuhkan pada tahun 1844 dan diisytiharkan sebagai pusat pemerintahan negeri Kelantan oleh Kebawaduli Yang Mulia Almarhum Sultan Mahmud Kedua. Pada tahun 1936, Bandar Kota Baru dinaiktarafkan sebagai Majlis Bandaran Kota Baru (MBKB). MBKB telah dimasukkan dan ditukarkan kepada Lembaga Bandaran pada tahun 1971. Pada tahun 1978, Lembaga Bandaran Kota Baru disusun semula dan dinaiktarafkan kepada Majlis Perbandaran Kota Baru pada tahun 1978. Dokumen tender ialah satu naskah tawaran yang dikeluarkan oleh pihak klien apabila ia berhasrat untuk melaksanakan sesuatu projek. Pihak kontraktor yang berminat untuk menyertai projek tersebut perlu mengisi dan melengkapkan dokumen tender dan memulangkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Di Malaysia, amalan yang biasa diamalkan ialah klien menawarkan sesuatu projek pada kelompok kontraktor di mana kontraktor tersebut masing-masing akan bersaing menyerahkan tender yang paling optimum dan keputusannya adalah terletak kepada klien untuk memilih kontraktor yang layak. Apabila tender daripada sesebuah kontraktor itu diterima oleh klien, maka wujudlah ikatan yang dinamakan kontrak antara kontraktor yang dipilih oleh klien. Tender merupakan proses utama yang dilakukan oleh klien untuk mendapatkan kontraktor yang layak. Penyediaan dokumen tender. Okey, yang pertama, borang tawaran. Borang tawaran ialah satu dokumen yang perlu dilengkapkan oleh pihak kontraktor. Pihak kontraktor perlu menyatakan harga tawaran dan tempoh siap kerja. Tujuan borang tawaran adalah sebagai tanda bahawa kontraktor tersebut menyertai tawaran untuk penilaian dan pemilihan yang akan dilakukan oleh pihak klien nanti. Yang kedua, borang penerimaan tawaran. Borang penerimaan tawaran diisi oleh klien untuk diserahkan kepada pihak kontraktor. Borang penerimaan tender ini bertujuan untuk memberi makluman kepada pihak kontraktor bahawa tawaran yang diserahkan kepada klien telah diterima. Ini bukanlah bermaksud kontraktor itu telah terpilih, tetapi hanya untuk memaklumkan kepada kontraktor bahawa tawaran yang dibuat oleh kontraktor telah diterima oleh klien untuk dinilai atau disemak. Yang ketiga, spesifikasi piawai kerja. Spesifikasi piawai kerja ialah satu dokumen menerangkan tentang kehendak klien. Ianya mengandungi keterangan tentang kerja yang akan dibuat, kualiti bahan binaan yang akan digunakan, kaedah menjalankan kerja dan tahap kualiti kerja yang perlu dipatuhi oleh kontraktor semasa pembinaan. Yang keempat ialah senarai kuantiti. Senarai kuantiti bahan dan kerja yang diperlukan untuk menyiapkan projek. Senarai kuantiti dapat memudahkan kerja kontraktor untuk mengira anggaran kos upah kerja dan jumlah kos bahan yang akan digunakan. Dengan adanya senarai kuantiti ini juga, kontraktor dapat merancang kaedah kerja yang dilakukan. Yang kelima ialah lukisan kerja. Lukisan kerja menerangkan dengan terperinci bagaimana sesuatu projek dibina dan dihasilkan. Lukisan kerja dapat membantu dan memudahkan kontraktor membuat pengiraan anggaran kos upah kerja dan jumlah kos bahan. Selain itu, kontraktor dapat merancang kaedah kerja yang akan dilakukan untuk menyiapkan projek mengikut masa yang ditetapkan. Yang keenam ialah jadual kadar harga. Jadual kadar harga adalah senarai harga bagi setiap kerja yang dilakukan oleh kontraktor. Ini dapat membantu dan memudahkan kontraktor membuat pengiraan anggaran kos kerja projek. Yang terakhir sekali ialah surat setuju terima. Surat setuju terima perlu diisi oleh pihak kontraktor untuk diserahkan kepada klien. Ini berfungsi sebagai tanda kontrak telah diterima dan dipersetujui oleh kontraktor. Komen dan cadangan saya terhadap pihak MPKB. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahawa sepanjang latihan industri di organisasi ini sepanjang 20 minggu yang bermula pada 26 September sehingga 10 Februari ini amat memuaskan. Latihan industri amat membantu pelajar menuju ke arah pekerjaan dengan baik di samping dengan etika kerja yang baik telah ditunjukkan. Okey, untuk pelajar yang menjalani program latihan industri, pihak firma perlulah memberi tugasan yang lebih mencabar. Ini kerana untuk memberikan mereka pendedahan kerja dengan lebih mendalam. Selain itu, pihak firma perlu memberi pendedahan dengan mengajar pelajar tersebut cara untuk berkomunikasi sama ada dengan klien atau pekerja. Akhir sekali ialah kesimpulan. Sepanjang menjalani latihan industri ini, pelbagai pengetahuan yang baru mengenai bidang pengurusan pejabat dan khidmat pelanggan yang telah diajar di Majlis Perbandaran Kota Baru
Segala pembelajaran semasa di Politeknik dapat diaplikasikan dalam suasana pekerjaan yang sebenar. Selain itu, dapat melihat perkembangan semasa dalam hal-hal kerja yang berkaitan dengan perhubungan awam. Sepanjang 20 minggu yang telah diwajibkan oleh pihak Politeknik bagi menjalani latihan industri, pelbagai perkara yang dapat dipelajari dan mendisiplinkan diri. Cara berkomunikasi dengan baik supaya lebih berkeyakinan dan dapat menghadapi pelbagai cabaran dalam apa jua keadaan yang berlaku. Latihan industri ini juga memberi pelatihan pendedahan awal tentang alam pekerjaan, disiplin diri melalui ketetapan masa, cara berpakaian, cuti, tingkah laku terhadap kaki tangan dan pelanggan. Secara tidak langsung, melalui latihan ini pelatih bersedia berani serta lebih berkeyakinan untuk berdepan dengan masalah yang mendatang.